Baik, pada malam ini kita bawakan dua orang panel, yang mana panel pertama merupakan daripada wakil pelajar dan panel kita yang kedua merupakan daripada wakil pendidik. Jadi kita boleh dengar apakah cabaran dan persediaan daripada seorang pelajar dan juga cabaran dan persediaan daripada kacamata seorang pendidik. Jadi tanpa saya mendengarkan masa, saya ingin memperkenalkan kita punya panel yang pertama, iaitu Ustaz Irfan Asma'i, yang mana yang merupakan Ketua Biro Pemuda Sarawak Al-Kausar. Ustaz Irfan ni adalah lepasan sarjana muda UKM dalam bidang syariah dan sekarang sedang menyambung ke peringkat sarjana dalam bidang syariah juga di UKM. Jadi kita kepada jemaah-jemaah Sarawak Al-Kausar sudah pasti dan sudah biasa dengan Ustaz Irfan Asma'i. Jadi panel kita yang kedua pula merupakan seorang pensyarah di Pusat Kajian Syariah di UKM, iaitu Dr. Nik Abdul Rahim Abdul Ghani. Jadi Dr. Nik pun tidak asing lagi dengan Sarawak Al-Kausar kerana beliau konsisten datang 2 kali setiap bulan untuk memberikan kuliah maghrib dan menyampaikan ilmu kepada jemaah-jemaah Sarawak Al-Kausar. Jadi pada malam ini kita akan dengar sedikit sebanyak ulasan dan perkongsian ilmu daripada mereka berdua. Jadi tanpa mendengarkan masa, saya ingin terus pada Ustaz Irfan Asma'i lah. Soalan yang pertama pada Ustaz Irfan Asma'i, sebagai seorang pelajar Ustaz, yang mana dalam norma baharu ni kan kita kebanyakannya kelas online. Jadi sudah pasti ada cabaran-cabaran yang baharu yang dilalui oleh Ustaz sendiri. Jadi boleh tak Ustaz terangkan sedikit apakah cabaran-cabaran yang Ustaz lalui dalam norma baharu ni? Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih kepada Ustaz Hafiz selaku moderator pada malam ini. Yang saya hormati Dr. Nik Abdul Rahim selaku panel kita pada malam ini. Jadi tanpa melengahkan masa, saya terus pada topik perbincangan kita pada malam ini. Jadi saya yakin jemaah-jemaah yang melihat ini daripada seluruh Malaysia sebab live kita ni dibuat oleh Love Quran Group, yang mana followernya saya rasa lebih kurang 12,000 orang. Jadi yang tengok live kita pada malam ini pun hampir 100 orang. Jadi saya terus kepada topik kita, iaitu tentang cabaran sebagai seorang pelajar dalam norma yang baharu. Sebab topik kita ataupun bincangan kita pada malam ini berkenaan dengan pendidikan ataupun suasana mencari ilmu itu dalam norma yang baharu. Dan Dr. Nik akan berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian berkenaan dengan wakil sebagai seorang pendidik pensyarah yang menghadapi suasana norma baharu ini. Baik, saya sebagai wakil pelajar mewakili semua pelajar lah, sebab pelajar sekarang ni semuanya berhadapan dengan situasi yang sama, belajar secara online, tak ada yang belajar secara face to face, kerana semuanya online, terutamanya di universiti lah. Jadi saya nak kongsi dengan tuan-tuan, kita tak adalah perbincangan ilmiah malam ni, cuma kita perbincangan suasana kehidupan dalam masyarakat je lah. Yang pertamanya, suasana sebagai seorang pelajar student formal itu di universiti, dalam masa yang sama juga sebagai seorang yang belajar dalam komuniti masyarakat secara tak formal. Secara formal ni, kelas kebanyakan online lah, itu salah satunya lah cabarannya. Di antara cabaran kelas online ni, saya yakin kebanyakannya hadapi masalah yang sama. Yang pertama ni dari segi gangguan internet. Ini sekadar perkongsian je lah, mana yang melihat kita ni daripada berbagai latar belakang kan, umur dan sebagainya. Jadi mereka mungkin nak lihat bagaimana pelajar-pelajar hari ini berbeza dengan dahulu. Hari ini lain, dahulu akan lain. Dahulu lain. Jadi untuk akan datang pun kemungkinan akan lain lagi, ataupun mungkin dengan terus dengan cara yang sekarang ni lah. Jadi antara gangguan, cabaran ni tak semestinya satu masalah. Cabaran ni boleh datang dalam keadaan yang kita tak biasa. Maknanya benda yang kita tak pernah berlaku pun sebelum ni. Jadi bila berlaku kali ni, kita jadi macam kita anggap benda ni cabaran. Sebab yang pertamanya gangguan internet. Gangguan internet ni contohnya seorang pelajar nak membentangkan dia punya paperwork dia kan, kita kerja dia dan sebagainya. Jadi bila nak bentangkan, tiba-tiba line terputus. Bila line terputus tu, cabarannya adalah dari segi dia punya poin-poin dia tu mungkin akan mengganggu dia punya emosi dan sebagainya.
dan dari segi masa pun dia akan jadi makin panjang dan sebagainya lah. Itu antara cabarannya. Banyak cabaran-cabaran kalau nak ceritakan kelas online ni, cuma kita share sikit je lah. Kemudian yang lainnya boleh juga berlaku gangguan itu ataupun cabaran daripada luar. Contohnya latar belakang soal pelajar sekarang ni tak ada di universiti kan, mungkin ada tapi sebahagiannya. Tapi kebanyakannya berada di rumah. Kalau kami ni di surau kawasan ni berada di surau lah. Jadi cabaran yang berada di rumah dan juga bukan mungkin ada di universiti ni, cabarannya adalah gangguan luar. Mungkin gangguan yang ada keluarga ramai kan, ahli keluarga ramai ataupun yang duduk di kawasan yang internetnya tak dapat. Sebab tu kita tengok kadang-kadang ada viral pelajar nak dapatkan line tu sanggup panjat atas pokok, sanggup pergi duduk dalam kereta keluar nak dapatkan line tu untuk kelas. Jadi inilah cabaran-cabaran baru, benda baru yang orang dulu mungkin tak berlaku. Benda dulu kita pergi kelas dan macam biasalah pergi kelas. Tapi sekarang ni benda tu dah jadi satu perkara yang perlu kepada usaha yang luar biasa bagi tempat-tempat yang tertentu. Kemudian gangguan-gangguan lain mungkin daripada mungkin yang ada adik-adik ramai kan, bunyi bising dan sebagainya, yang bela binatang peliharaan pun mungkin bunyi juga, contohnya monyet kan, macam Ustaz Mak yang bunyi. Jadi gangguan-gangguan inilah bukan satu cabaran yang sebenarnya kita boleh ambil itu sebagai benda yang positif. Jangan kita fikir negatif sepanjang masa kan, walaupun kita ramai positif COVID, tapi kita kena fikir positif juga, kan, berbeza. Jadi cabaran yang lainnya antaranya adalah ilmu ini kalau kita belajar online ni, bagi saya lah, mungkin pelajar-pelajar lain pun sama juga tapi mungkin ada berbeza. Tapi bagi saya belajar secara online ni input dia berbeza dengan kalau kita belajar secara face to face. Secara online ni kadang-kadang kita terlena lah, macam-macam tapi kalau face to face ni dia punya risiko untuk terlena dan sebagainya tu kurang lah sikit sebab dia depan-depan kan. Jadi online begitulah, pembelajaran online secara formal banyak lagi kalau nak kongsikan. Dan juga di samping itu secara secara tak formalnya, contohnya pendidikan melalui kuliah maghrib, kuliah subuh, ceramah ataupun kursus-kursus ataupun seminar-seminar. Sekarang ini merupakan cabaran lah bagi mereka yang bukan berada di dalam ruang lingkup bidang agama. Mereka tak biasa kan belajar pun dalam luar daripada bidang agama. Jadi mereka yang sebelum-sebelum ni belajar agama melalui ceramah kuliah maghrib, mereka follow belajar kitab kan, kuliah subuh gitu juga. Tapi tiba-tiba keadaan yang sekarang ni, contohnya suasana di Selangor ni lah, yang masih lagi tak boleh untuk kita kuliah di surau ataupun masjid. Jadi ini merupakan satu cabaran lah. Sebenarnya banyak lagi yang kita nak kongsikan. Sebenarnya dari sudut kejap lagi Ustaz Afi akan bertanyakan tentang persediaan. Di situ kita akan kupas tentang positif ataupun ada dari sudut negatif yang kita lihat ni, sebenarnya ada benda baik yang kita boleh manfaatkan. Jadi itu sahaja daripada saya berkenaan dengan saya lah sebagai wakil pelajar yang berhadapan dengan cabaran baru dalam norma dalam pendidikan masyarakat ini. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Ustaz Irfan di atas penerangan ataupun perkongsian pengalaman yang mana Ustaz Irfan sendiri hadapi cabaran dalam mengharungi ataupun belajar dalam norma baharu ni. Jadi saya pun sebagai pelajar pun saya setujulah dengan apa yang Ustaz Irfan sampaikan tadi. Yang mana kebanyakan kelas pun kalau nak bandingkan online dengan face to face, online ni lagi susah nak fokus lah. Kadang-kadang budak dia buka aja kelas tu, lepas tu dia pergi mana-mana, dia pergi tidur dan sebagainya. Tapi kalau face to face kan memang kita berhadapan dengan pensyarah pun tahu apa kita buat, kita pun nampak apa pensyarah buat kan. Jadi itu orang kata sedikit kelemahan belajar online ni. Semuanya di atas disiplin diri sendiri. Baik, saya ingin teruskan pada Dr. Nick, yang mana daripada seorang pendidik juga pula, daripada sudut pandang seorang pendidik, apakah cabaran yang dihadapi oleh doktor dalam mengharungi sesi pembelajaran di musim COVID-19 ini? Dipersilakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Terima kasih kepada moderator dan seterusnya Fadil Ustaz Irfan selaku rakan panelis saya pada malam ini.
Pertama sekali saya ucapkan terima kasihlah kepada pihak surau dan juga Biro Pemuda yang menganjurkan program yang saya kira sangat baguslah untuk kita adakan pada setiap masa ataupun setiap waktu bagi menggantikan program-program yang kita sebelum ni banyak tertangguh ataupun terhalang lah untuk kita lakukan, itu program bual bicara atau program kita kata program forum dan sebagainya. So kita program pada kali ini pun lebih kurang macam forum lah. Berbalik kepada soalan tentang apa nama tadi, pengajaran secara online dari sudut sebagai seorang pengajar, educator ataupun pendidik ni. Sebagaimana yang kita tahu, yang pertama sekali sebelum saya masuk kepada apa itu cabaran, suka saya untuk berkongsi bersama dengan tuan-tuan dan juga puan-puan yang berada di luar sana bahawa pengajaran ataupun pertama sekali sebagai seorang pengajar kita kena faham kenapa kita mengajar. Kenapa kita mengajar kan? Sebenarnya ia bertitik tolak daripada kelebihan ilmu itu sendirilah. Itu adalah yang pertama. Bertitik tolak daripada kelebihan ilmu, dan dalam Al-Quran sendiri Allah Subhanahu wa taala sendiri menyatakan kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adakah sama orang yang berilmu atau orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Jawapannya sudah tentu tidak sama. So kelebihan ilmu itu sendiri yang mana menyebabkan kita, sama ada kita ini seorang pelajar dan bagaimana untuk kita menggunakan ilmu kita itu sendiri, kita mengajarlah juga kan. So bertitik tolak daripada kelebihan ilmu. Walaupun dalam apa jua cara ataupun keadaan, ilmu itu juga tetap perlu dicari, dan ilmu itu juga perlu dikongsi bersama. Walaupun kita dalam keadaan situasi hari ini, sehingga kepada hari ini kes kita 2525 kan pada hari ini, dan sedang kita berada di ambang 2020, di ambang 2021 dan di akhir 2020. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menghilangkan atau mengangkat wabak ini, pandemik ini daripada kita semua. Okey, sebagai seorang pendidik, pada saya cabaran seperti mana yang disebut oleh Ustaz Irfan tadi, lebih kuranglah cabaran ni banyak sebenarnya kalau kita nak sebut cabaran. So sebagai seorang pendidik, kalau saya boleh recall balik ataupun ingat balik apa yang berlaku pada peringkat awal dulu, memang agak mencabar. Khususnya bagi mereka yang tidak biasa untuk melakukan kelas secara online. Kami sebenarnya memang tak pernah kelas online. So cabarlah bagaimana kita nak guna apa. Masa tu barulah terfikir. Masing-masing terfikir di kalangan pensyarah, sama ada yang tua, sama ada yang muda, yang senior, yang junior. Kami masing-masing teraba-raba ketika itu. So ketika itulah masing-masing mencadangkan gunalah aplikasi Zoom. So Zoom ni ada kelebihannya, ada kelemahannya. Biasa kita tahulah 40 minit kalau yang free kan. So kemudian ada yang cadang gunalah Meet Google. Saya rasa hari ni yang paling ramai orang guna pun Meet Google, yang paling simple, yang mudah kan. So cara nak guna pun macam mana, kami pun terpaksalah mengadakan, kami dengan inisiatif sendiri mengadakan training sama-sama kan. Sebelum kita menggunakan, ketika mana masa dianggap seperti cuti semester tu kan, masa tu kan kita stop macam cuti semester. So kita buat training macam tu sampai. So nak menunjukkan bagaimana itulah di antara cabaran. Cabaran yang pertamanya kita lack of knowledge ataupun understanding on how to use virtual online class tu. Macam mana kita nak guna, kita tak ada ilmu. Sebab ilmu itu kadang-kadang datang dengan adanya satu cabaran. Kan? Bila ada cabaran, kita ambil cabaran tersebut untuk kita mencari lagi, menggali lagi bagaimana cara. Saya kira hari ini sudah, saya rasa majoriti, kalau tidak semua pun dah tahu nak menggunakan
kelas virtual classroom seperti Zoom ataupun Microsoft Teams. Nah, kita buat program dari semasa ke semasa untuk untuk mengatasi cabaran tersebut lah. Okay. So lack of understanding tadi saya kata itu antara cabaran yang pertama lah. Tapi bila kita dah pandai, kita nak mengajar secara online sama ada dari peringkat secara formalnya di universiti ataupun di luar. Yang pertama ialah bagi saya kita menghadapi seperti mana sebut gangguan. Gangguan. Maksud gangguan tu bukan gangguan jin lah, sebut gangguan tadi. Sebut gangguan. Bukan gangguan ni. Gangguan daripada, kalau kita katakan kita mengajar secara online dalam ruang yang terbuka, kan, kalau kita sebagai seorang bapa ada anak-anak kecil, sudah tentu ada gangguannya. Anak menangis, anak menjerit dan sebagainya, anak bermain kan. Kadang-kadang anak nak kacau kita kan, nak main. Kita buka laptop, dia pun nak main tekan laptop kita. So itu satu gangguan sebenarnya kan. So kita tak boleh fokus. So kita terpaksa berada dalam satu bilik yang khusus. Tapi gangguan dalam bilik khusus ni kadang-kadang kita akan merasa isolation, kita rasa terasing daripada yang lain. Sebab walaupun kita membuka laptop, kita berdepan dengan laptop, tapi kadang-kadang kita akan merasa bahawa kita mengajar seolahnya kita menyendiri. Sebab kadang-kadang kita buka, aku mengajar seorang je ni, kan? Betul tak? Yang pelajar-pelajar kita walaupun ada 60 orang, semuanya dia off video. Betul tak? So itu di antara satu cabaran lah bagi kita kan. So cabaran. Itu yang pertama lah. Kita akan merasakan sebab tu saya kata antara cara untuk kita mengatasi itu mungkin kita perlu fikirkanlah bagaimana kita nak mengatasi cabaran tersebut. Kemudian di antara cabaran yang lainnya ialah motivasi kita sendiri. Sampai satu tahap kadang-kadang kita pun ada kurang motivasi, lack of motivation. Sama ada kita sebagai educator atau pendidik, kita sebagai learners ataupun students, motivasi untuk kita berdepan secara online ni kadang-kadang down, kita jatuhkan. So motivasi itu sangat penting. Manusia kalau kita relate kepada Islam, bukan setakat maksudnya online. Tak online pun face to face kadang-kadang tak ada motivasi. Sebab penyakit manusia malas tu ada. Sebab tu Nabi SAW mengajar kita doa kan. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah ya Tuhanku, aku berlindung denganmu daripada al-ajzi wal kasal. Kelemahan, rasa lemah. Dan rasa malas. So malas ni penyakit. So di antara obatnya ialah doa kan. So, sebab itulah kadang-kadang kita perlu mengatasi penyakit-penyakit seperti itu. Okay. Lack of motivation. Itu di antara cabaran. Cabaran yang disebut tadi berkaitan dengan internet tak stable, itu memang bukan setakat pengalaman pelajar sebenarnya yang dikatakan kalau kita baca surat khabar pelajar ni, sampai terpaksa panjat gunung, panjat bukit kan. Sebahagian pun syarah terpaksa duduk dalam kereta kerana nak mengajar. Saya Alhamdulillah bila duduk kat rumah, tapi kalau time kita balik kampung, memang kebetulan balik kampung, bila balik kampung ada terpaksa bermeeting dan sebagainya kadang-kadang kan, ataupun kelas informal. So kita terpaksa sehingga keluar daripada kawasan rumah. Kalau saya balik kampung lah, sama ada kampung isteri, kampung saya kan, terpaksa keluar daripada rumah hanya untuk mendapat mesej daripada WhatsApp saja. Nak menunjukkan bahawa kadang-kadang internet tu mengikut keadaan. Hatta di rumah saya sendiri, walaupun kita pakai 300 megabyte punya per second kan, walaupun kita kata hebat sangat lah kan, tapi ada satu hari tu saya mengajar memang tak stable. In out saya tu. Jadi pelajar pun jadi bila gangguan teknikal dari sudut internet gitu dan tak stable, akhirnya kita pun hilang motivasi. Kita stres kan. So pelajar pun stres. Akhir-akhirnya daripada sejam 45 minit, okay, stop je lah. Betul tak? Sebab kita tak dapat menyampaikan dengan cara yang baik. Okay? So itu di antara cabaran-cabaran yang memang
dialami oleh seorang pendidik maupun pelajar. Sama sahaja sebenarnya cabaran berkaitan dengan internet. Begitu juga dengan time consumer, maknanya masa itu kadang-kadang lebih lagi berbanding dengan secara face to face. Kerana kita perlu kita perlu setting, kita punya kadang-kadang tiba-tiba laptop ataupun kita punya komputer hang. Tengah-tengah duduk tu kita nak present, hang. Macam mana ni bila hang? Kita kena tutup semua sebagainya. So itu di antara cabaran lah. Cabaran kata sebenarnya banyak lagi lah cabaran-cabaran lain kalau boleh kita nak kongsikan. Tapi itu sebahagian daripada cabaran yang boleh saya kongsi bersama dengan tuan-tuan, puan-puan yang berada di luar sana. Saya pasti kalau kita bertanya dengan tuan-tuan sendiri pun, puan-puan yang berada di luar sana, pasti banyak lagi yang tuan-tuan boleh kongsikan apakah cabaran-cabaran yang dihadapi oleh seorang pengajar, seorang educator dalam mendidik secara new norm inilah, norma baru. Saya rasa bukan sebenarnya secara online ni bukan setakat sekarang, sebenarnya sebelum ni dah wujud tapi orang tak guna lagi. Tapi sebaik saja COVID ini tersebar dengan begitu meluas, maka kita mula mempelajari dan meneroka bagaimana kita nak mengajar seorang. Sebelum ni dah ada sebenarnya kan, cuma kita tak explore sebab tak ada keperluan. So sekarang orang yang sebelum ni tak pernah tahu pun tentang virtual classroom macam ni, akhirnya mereka dapat belajar. Dan dia orang pun pandai, pandai dan tahu menggunakannya dengan baik. So itu menunjukkan bahawa kadang-kadang setiap cabaran itu, macam Ustaz Irfan sebut tadi, walaupun kita tak nak positif COVID, tapi dalam bab ni kita kena bersifat positif. Itu cabaran. Itu dari aspek mengajar bagi seorang pengajar. Seorang pengajar, kalau secara formal ni dia ada pula assessment. Tadi dia kata nak present. So kita nak assess macam mana pelajar. Kadang-kadang bila dia tak dapat present dengan baik. Kita minta present. Walaupun kita buat 3-4 orang sajalah. Kita buat Meet Google. Kadang tu nak present tu tenggelam timbul suaranya. Kita pun tak jelas. Kita rekod pun bila rekod, dengar pun samalah. Tenggelam timbul macam tu. So itu satu, kita rasa macam mana lah kita nak handle. Sama juga kalau kita buat exam akhir. Peperiksaan akhir secara online. Macam mana nak buat? Kan? Sudah tentu kena buat dengan cara yang berbeza. At least open book lah caranya. Nak close book. Pelajar di sana memang dia open je kan. Kita tak kata pelajar tu, dia kalau kita cakap jangan open book, dia betul-betul tak open ni. Mana boleh. Saya rasa memang perlu ubah cara. So kita cabaran kita bagaimana kita nak membina satu set soalan yang arasnya ialah aras open book. Saya rasa lebih sukar berbanding dengan soalan yang close book. Close book ni kadang-kadang direct, very spesifik. Kita tanya apakah dia definisi ni. Mungkin itu biasalah kan, kita jelaskan dan bincangkan, so mungkin simple. Tapi kadang-kadang bila kita nak dari segi assessment bagi seorang guru ataupun seorang pensyarah, mereka akan fikirkan soalan yang bersifat, kita kata aras tinggi lah kan. Nak tinggi sangat pun jangan sangat. Mestilah macam mana yang boleh kita anggap sesuai dengan tahap pelajar-pelajar berkenaan. So itu di antara cabaran-cabaran lah. Bagi seorang penceramah ataupun seorang guru agama, seorang pendakwah bebas, bagaimana dia nak mengajar dalam keadaan secara online pun, itu adalah satu cabaran juga pada mereka lah. Dengan bukan semua masjid dan surau itu mempunyai fasiliti sebegini. Itu satu cabaran lah. Mungkin dia kalau dahulu hanya masjid dan surau yang mungkin fasiliti macam surau ni alhamdulillah dengan Unify-nya. Kalau harap dengan imam punya hotspot memang mungkin out lah tu kan. So itu di antara cabaran lah kalau kita nak relate kepada formal dan informal punya pendidikan. Tu saya rasa apa yang saya boleh kongsikan sama dengan tuan-tuan puan-puan di luar sana, dan tentang cabaran yang dihadapi dalam pengajian secara online pada masa kini. Wallahualam. Kembali pada moderator. Terima kasih kepada Dr. Nick
di atas penerangan yang panjang lebar tentang apakah cabaran yang perlu dilalui oleh sebagai seorang pendidik dalam menghadapi norma baru dalam pendidikan ni. Baik, tanpa melengahkan masa, saya ingin teruskan kepada soalan yang kedua kembali pada Ustaz Irfan. Sebagai seorang pelajar, apakah persediaan-persediaan yang Ustaz Irfan boleh kongsikanlah untuk kita menghadapi sesi pembelajaran kita dalam norma baharu ni? Dipersilakan Ustaz Irfan. Baik, terima kasih kepada Ustaz Afif. Berkenaan tadi, pusingan pertama tadilah, kita dah pun berbincang tentang apa kata, dari sudut pandang yang kurang dalam pendidikan ni, apa norma baharu ni lah. Itu kurang, ini kurang, internet kurang dan sebagainya. Tapi kali ni untuk round kedua ni kita melihat dari sudut yang positif, dari sudut yang baik. Di sebalik kekurangan yang kita hadapi hari ni, kita kena ubah. Kita tak boleh nak lari, tapi kita kena ubah supaya kita boleh selari dengan kehendak yang berlaku hari ni. Contohnya COVID ni kan, pelaksanaan perintah apa, kawalan pergerakan kan, ini yang memberi kesan, macam-macam kesan telah beri, sama ada dari segi apa kata, institusi masyarakat ataupun perbankan dan sebagainya, semuanya memberi kesan. Jadi kita kena bergerak seiring. Kita tak boleh nak lari daripada situasi yang menyekat kita ni, tapi kita boleh bergerak. Ibaratnya kita, kalau kita dicampak dalam air sungai ni, kita boleh berenang sekali, tapi dengan cara tertentu. Jangan sampai kita tenggelam. Nampak? Baik. Dari segi kebaikan yang kita boleh ambil ataupun persediaan. Kebaikan ni maksudnya persediaan kita lah untuk akan datang. Mungkin boleh jadi akan datang ni boleh jadi kembali kepada asal. Boleh jadi kembali kepada asal sebagaimana kita belajar dalam kelas face to face macam biasa dalam kuliah di institusi pendidikan masing-masing. Tapi boleh jadi kita masih lagi meneruskan sebab kes sekarang pun masih lagi tenggelam timbul kan. Jadi terutamanya di negeri Selangor ni lah. Jadi apa yang saya boleh sampaikan berdasarkan apa yang saya lalui. Saya tak naklah cerita apa yang orang lalui. Nanti orang kata, dia ni cakap boleh lah tapi buat tak boleh. Tapi saya ceritakan apa yang saya lalui. Saya ambil benda ni sebagai satu benda yang menolak saya untuk buat yang lebih baik. Macam contohnya lah, dari segi kelas online kan. Kalau kelas, kita bukan nak buat perbandingan, tapi kita nak pandang benda ni dari sudut yang baik. Dari sudut yang benda ni boleh beri manfaat kepada kita. Kalau kelas face to face kan, kita pergi kelas, tapi benda tu sekali je. Maknanya, tapi kalau online, kita pergi kelas, masuk online semua kan, dan ada rakaman. Kita boleh ulang balik rakaman tu. Bahkan kita boleh hafal pula kata-kata pensyarah tu. Nampak? Itu kelebihan yang kita boleh ambil lah. Sebab rakaman ni, setiap kali, saya yakin setiap kelas tu dia ada rakaman ni untuk dirujuk kembali. Dan yang lainnya, persediaan-persediaan yang lain tu terutamanya bagi pelajar-pelajar lah, mestilah menjaga adab, terutamanya di kelas online ni. Sebenarnya tak banyak beza, tapi bagi saya sebabnya online ni tak nampak. Bila tak nampak ini sebenarnya walaupun tak nampak tapi adab tu masih lagi perlu dijaga, sama ada lelaki ataupun perempuan. Perempuan lagi lah dia kadang-kadang tu ada yang terbuka aurat dan sebagainya, itu banyaklah ceritanya. Tapi kalau yang lelaki ni kadang-kadang ada yang tengah kelas tu dia keluar, pergi keluar, asalkan dia masuk je dalam Google Meet tu kan, Google tu asalkan dia masuk je dalam tu. Sebab ada universiti yang pensyarah dia tak kisah, makna buka video pun nak buka pun tak apa, tak nak buka pun tak apa. Tapi ada universiti yang dia minta buka, yang minta buka tu tak apalah. Kalau dia nak menipu pun mungkin dia tampal gambar dekat kamera tu. Tapi bagi universiti yang pensyarah dia tak kisah, maknanya sudah tentulah pelajar-pelajarnya tak nak buka kamera. Jadi bila tak buka kamera ni, walaupun kita di sebalik tu, walaupun kita di sebalik pensyarah-pensyarah tak nampak kita, pengajar tak nampak kita, tapi adab-adab itu mestilah dijaga. Dan sebenarnya ilmu ni kita tak perlu nak tunggu semua ni datang dalam keadaan yang senang. Kita pandang hari ni situasi yang susah, berbeza. Macam saya bagi contoh. Dulu kita belajar di kuliah, pergi ke kelas, mungkinlah mengambil masa, menggunakan tenaga, emosi kita terganggu. Jadi benda tu kadang-kadang kita banyak waktu rehat. Kadang-kadang kelas daripada pagi sampai petang tu, kadang-kadang kelas sejam je. Mungkin pukul 11 sampai pukul 12. Tapi dia punya penat dia tu sampai ke malam tidur. Tapi bila
kelas online dalam bilik je. Kalau kat rumah tu dalam bilik je kan. Kalau kat Subrawang ni banyaklah tempat je, bilik mesyuarat, dekat pejabat, dekat library. Jadi nak kata emosi tu tak terganggu pun, ya, ataupun penat dia tu tak tak diuji pun. Sebab duduk dalam bilik kadang-kadang kalau kelas pagi tu kadang pelajar tak mandi pun kadang tu. Maknanya benda tu tak menggunakan tenaga yang banyak. Dan masa pun banyak masa. Begitu juga dengan orang kerja kan. Orang kerja pun yang kerja online ni, yang menggunakan Google Meet dan sebagainya meeting tu, mereka pun duduk di rumah dengan maknanya tenaga tu tak sebanyak yang mereka gunakan kalau pergi pejabat. Cuma dalam konteks pelajar ini, yang mana tak perlu keluar, duduk di dalam rumah ataupun bilik sendiri, banyak masa. Saya yakin ramai yang bosan bila kelas face to face ni tak ada. Jadi sebenarnya, ini mungkin boleh juga tips lah yang saya hadapi, dan juga boleh juga digunakan untuk orang-orang yang bukan dalam bidang pendidikan pun, yang nak belajar ilmu. Sebab kita cerita pasal pendidikan dalam masyarakat ni kan, adalah contoh saya bagi satu contoh. Dalam YouTube, dalam media sosial, contohnya YouTube, kalau pandai cari ataupun rajin mencari, sebenarnya banyak pengajian-pengajian kitab yang yang playlist. Maksudnya playlist itu satu video sejam, video kedua sejam. Maknanya kuliah-kuliah yang lepas yang direkod oleh ustaz-ustaz lah, contohnya Dr. Abdul Basit, Ustaz Zaidul, Dr. Zulkifli Al-Bakri pun ada dia punya playlist video dia. Yang mana video ni, playlist dia mungkin ada berpuluh-puluh playlist. Video pengajian kitab daripada kulit ke kulit. Ini boleh diambil manfaat oleh sidang penonton sekalian lah. Sebab saya hadapi benda ni bila kadang-kadang kita duduk di bilik kan, kelas kadang tak banyak mana pun. Cuma membezakan kita dulu kelas face to face ni mungkinlah penat dan sebagainya. Tapi bila duduk dalam bilik ni kita duduk kelas kejap, lepas tu duduk rehat. Akhirnya saya ambil inisiatif untuk belajar kitab ni walaupun secara online, YouTube. Bukannya online secara langsung tu, tapi pengajian-pengajian kitab yang dah lepas. Contoh Dr. Abdul Basit, dia ada mengajar kitab Fikman Haji dan macam-macam lagi, Riyadhus Shalihin. Bermula daripada kulit ke kulit. Maknanya semua dia syarah. Maknanya kita boleh belajar sendiri. Ada kitab je. Tak ada kitab pun boleh tulis je. Contohnya ustaz-ustaz yang lain yang daripada pondok pun ada mengeluarkan pendrive. Kita boleh beli je pendrive dengan kitab, mana belajar kitab tu daripada depan sampai ke belakang dengan syarahnya semua, dengan videonya ada lebih kurang 100 video, harganya tak mahal dan RM200 je. Sedangkan ilmu tu boleh berpanjangan. Kita dah habis 100 video, boleh ulang balik. Nampak? Inilah manfaat-manfaat yang kita kena ambil. Tak semestinya kita kena bergerak keluar daripada sungai yang menghanyutkan kita, tapi kita boleh bergerak seiring dengan apa yang membawa kita ke jalan yang lebih bermanfaat. Jadi cukup sekadar itu saja daripada saya tentang persediaan kita dari sudut saya lah sebagai seorang pelajar. Jadi saya serah pada moderator. Terima kasih pada Ustaz Irfan atas tips ataupun persediaan-persediaan yang telah diberikan oleh Ustaz Irfan sebentar tadi. Baik, kita teruskan pada Dr. Nick. Apakah persediaan sebagai tenaga pengajar Dr. Nick dalam mengharungi dan menghadapi cabaran COVID-19 ini? Dipersilakan. Terima kasih kepada moderator sekali lagi. Berbalik kepada soalan tentang persediaan. Sebelum itu saya bila Ustaz Irfan ada menyatakan tentang kita perlu mengambil inisiatif ataupun kita perlu memikirkan sesuatu yang baiklah daripada apa yang berlaku ni. Ada pepatah Arab ada menyatakan masaibu qaumin 'inda qaumin fawaid. Musibah di sisi satu kaum kadang-kadang dia menjadi faedah di sisi satu kaum. So dalam konteks kita ini begitulah juga. Kadang-kadang apabila kita ditimpa musibah COVID-19, maka kita kena memikirkan bahawa di sana adanya fawaid juga yang ataupun faedah, benefit yang boleh kita ambil daripada apa yang berlaku. Di antaranya ialah kelas-kelas online yang ada pada hari ini yang saya rasa cukup banyak. Kalau dahulu mungkin sukar kita nak buat kelas buat face to face, ambil masa betul juga. Tapi kelas online dan sebelum ni kalau tak online pun dah recorded punya kelas tu dah banyak. Kalau kita balik kepada zaman dahulu lah, sebab saya
ingat masa saya sekolah dahulu. Saya masa sekolah dulu sekolah secara formal kan. Kita sekolah secara formal di madrasah macam biasalah. Tapi masa cuti saya pergi ke pondok. Saya pernah pergi ke pondok. Antara pondok yang saya pergi adalah pondok Kerandang di Besut. Di Besut. Saya pernah pergi di sana pada cuti sekolah, dan antara inisiatif yang kami buat bersama saya dengan rakan saya, bersama-sama kita beli satu Walkman, kumpul duit beli Walkman. Dulu tahu Walkman kan? Walkman lah kan? Dan kita beli kaset-kaset kosong. Dan kita minta kawan kita, rakan kita yang ada di sana, yang kenalan kita, untuk rekodkan pengajian kitab, sama ada sekulit ke kulit ataupun pengajian kita panggil baba lah. Baba ni juga guru pondok di situ, Baba Najmuddin, almarhum Baba Najmuddin, untuk rekod. Dan kaset tu ada lagi sehingga ke hari ini di rumah saya, tapi mungkin dah rosak lah kot kan. Saya pun dah lama tak buka. So saya ingat itulah cara yang kita buat. So kalau zaman hari ini, dengan itu zaman yang internet bukan tak ada, tak seperti sekarang. Sekarang bukan sekarang internet, smartphone, internet di mana-mana. So saya rasa kita perlu fikirlah tentang kebaikan yang ada juga pada zaman sekarang itulah. Okay, berbalik pada persediaan. Sebagai seorang pendidik, seorang guru, memanglah setiap kali kita nak mengajar apa, mesti kita bersedia. Tapi berbalik pada norma baru, apakah persediaan kita? Mungkin agak berbeza lah daripada dahulu. Kalau seorang guru yang mengajar di sekolah, kalau dahulu dia kena bersedia dengan kita kata EBM dia, alat bantu mengajar atau bahan bantu mengajar, BBM dan sebagainya. Tapi hari ini alat bantu mengajar tu mungkin kurang sikit, tapi sebenarnya perlu juga, tapi melalui cara dan bentuk teknik yang berbeza, iaitu secara teknologi yang ada dalam visual class. Kalau Meet Google sebagai contoh, ada dia punya tu kan, BBM. Cuma bagaimana cara nak menggunakan itu, itu perlu kepada training yang berterusan lah daripada guru itu sendirilah, ataupun pendidik itu sendiri. Mesti ada training. Kalau tak ada training, mungkin kita tidak ada ilmu lah bagaimana kita nak menggunakan. So itu di antara kita kata persediaan yang perlu ada. Selain daripada yang disebut oleh Ustaz Irfan tadi pun, mungkin bagi Ustaz Irfan mungkin tidak ada emosi dan stresnya, tapi mungkin bagi setengah orang ada stresnya juga. Stres bagaimana? Kalau dahulu, kalau Ustaz Irfan boleh ingat masa belajar tu, mesti ada study group buat kan, jumpa kawan-kawan sambil minum, sembang-sembang. Study ni kalau kita fokus 2 jam, 3 jam, penat kan. Saya yang mengajar sebagai seorang mengajar, bila kalau kelas tu 3 jam, penat. Mesti kita nak break juga. Kadang-kadang break tu lama. Walaupun kita boleh keluar pergi ambil air, tu dia pun tak tahu kan. Jangan masuk bilik air je kan. Takut nanti jatuh punya laptop lah apa kan. Macam saya pun tak tahu student buat apa tadi kan. Tapi kadang-kadang walaupun bila kita dalam satu tempoh masa duduk dengan kita mengajar ataupun secara online ni, kita perlu break kan, perlu ada. So itu di antara cara lah juga bagaimana kita untuk mengawal keadaan tu kan, keadaan. Okay, so kita perlu bersedia dengan mental, dengan fizikal kita, emosi kita. So kalau kita stres, kita perlu berehat. Okay, itu yang pertama. Teknik pengajaran. Bila kita mengajar, sebagai contoh, kalau dahulu saya ingat kalau Ustaz Amini ni, Ustaz Irfan ingat macam mana saya mengajar dalam kelas. Saya suka berkolaborasi juga dengan student. Kita ada soal jawab. Kadang-kadang saya panggil ke depan, betul tak? Buat satu contoh. Tapi dalam keadaan sekarang macam mana saya nak buat? Kadang-kadang saya panggil student pun, okey, faham tak? Seorang dua, faham. Yang ni bukan faham. Lepas tu dia mute balik kan? Unmute, mute balik. So setakat tu je. Kita tak ada panggil, okay, you datang ke depan untuk kita tunjuk bagaimana cara transaksi yang dikatakan riba tak riba. Kita tunjuk kat depan.
So bagi mereka faham. So sekarang ni cara dia macam mana? Sebab tu kita perlu bersedia. Termasuk juga bagaimana kita nak encourage participation daripada pelajar dalam kelas. Kita ada soalan tak? Ada tak faham tak? Nak interaksi. Kalau dahulu mungkin dia orang pun senang. Ni nak mute, nak unmute, lepas tu nak mute balik. Dia jadi so kita perlu bersedia. Bagaimana cara yang sebenarnya kita nak encourage student tu. Persediaan itulah yang sangat penting. Selain daripada teknik-teknik yang kita sebut, BBN dan sebagainya. So persediaan mental, persediaan fizikal, persediaan emosi, semuanya kena ada. Itulah pentingnya. Sebab itulah kita setiap kali kalau kita lihat bagaimana relate kepada dalam agama itu sendiri, untuk belajar ni, untuk menjadi pengajar dan sebagainya mesti ada persediaan. Bila dalam hadis Jibril alaihissalam datang untuk menunjukkan cara-cara bagaimana nak belajar kan, bersila dan duduk di depan Nabi kan, dan bertanya kepada Nabi. So itu di antara persediaan juga sebagai seorang yang disebut sebagai pelajar dan juga pengajar. Sebab tu dalam hadis, dalam satu hadis Muwatta Imam Malik, dalam bab al-ilmi, bab pertama kitabul ilmi, dan bab pertama bab ma jaa fil ilmi, Imam Malik membawa satu riwayat bahawa yang sampai kepadanya bahawa Luqman al-Hakim, Luqman berkata kepada anaknya, kata jalisil ulama wa zahimhum bi rukbataik. Duduklah kamu, dampinglah kamu dengan para ulama ataupun guru ataupun orang yang berilmu, wa zahimhum bi rukbataik. Zahimhum tu maksudnya seolah-olahnya sentiasa rapat dengan dua lutut. Maknanya itulah menunjukkan bagaimana seorang itu mesti sentiasa bersedia. Sentiasa bersedia dengan ilmu. Kalau secara online ni kadang-kadang pelajar pula tanya kepada pensyarah, Ustaz, boleh tolong rekod tak? Sebab apa? Ustaz tak boleh catat lah, nanti kita tengok balik. Walhal selepas daripada tu belum tentu dia tengok balik. Sebab sebab sekarang boleh rekod kan, senang untuk rekod. So bila rekod macam tu, nanti kita dengar balik. Lepas tu bertimbung-timbung. Banyak kelas mula. Kelas ustaz ni pun tak tengok lagi. Ada berapa recorded punya video. Recorded pun online. Yang lain pun tak. Kalau dahulu mungkin. Kalau ustaz kata jangan rekod. Dia pun paksa dengar. Paksa tulis kan. Sebab tu Imam Malik kata apa? Al-ilmu saydun wal kitabatu qayduh. Ilmu itu adalah ibarat binatang buruan. Dan menulis itu adalah merupakan pengikatnya. Qayyid suyudaka bil hibalil wathiqati. Ikatlah binatang buruanmu itu dengan hibal, dengan tali-tali yang kukuh. Faminal hamaqati an tasida ghazalatan wa tafukkuha bainal khalaiqi khaliqatan. Faminal hamaqati, suatu kali dianggap sebagai bodoh kita memburu binatang seperti kijang lalu kita lepaskannya begitu sahaja. Yang menunjukkan bahawa persediaan kita itu sangat penting dalam menuntut ilmu ni. Samalah juga bagi seorang yang mengajar kan. Mengajar pun begitulah, mesti bersedia. Walaupun dalam keadaan sekarang, jangan rasa stres, jangan rasa alam-alah hilanglah motivasi, tak ada motivasi nak mengajar kan. Kita kena ingatlah bahawa kata-kata syair juga tentang mengajar ni sebenarnya bertambah dengan sebab infak. Sama yang sebenarnya kata-kata ni yazid ataupun al-ilmu yazidu bil infaqi min, makna bil infaq. Ilmu ini bertambah sebab apa? Sebab dengan infak ini. Sebab itulah kita kena ingat walaupun apa yang berlaku, bila ada masa, bila ada peluang orang minta untuk mengajar. Sebenarnya saya pun dah lama tak mengajar ni. Maksudnya tak mengajar di masjid lah. Mengajar di tu, mengajar di masjid, sebab ada setengah-setengah masjid tu buat online. Tapi mungkin mereka juga mengambil kira keadaan mereka yang affected lah dari sudut COVID ni. Saya
taklah nak affected seperti mungkin pendakwah-pendakwah lain sebab saya bekerja dengan kerajaan kan. So taklah seperti setengah penceramah kan. Jadi saya kata tak apa, saya bagi peluang pada mereka yang terkesan. Betul, hari ni ramai orang yang terkesan, saya faham benda itu. Terkesan hilang pekerjaan dan sebagainya kan. So jadi peluang juga saya pada malam ni, setelah lama juga sebelum ni kita dah start mengajar dah kan. Tapi dah beberapa bulan ni memang dah lama tak mengajar di masjid-masjid dan surau-surau. Rindu tu ada lah kan. So ini di antara inisiatif yang bagus lah untuk kita lakukan pada malam ni. So itu sahaja perkongsian saya kaitan dengan persediaan. Balik kepada moderator. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Nick di atas perkongsian beliau tadi. Jadi kita pun masa pun dah mencemburui kita dah melebihi masa. Jadi semoga apa yang kita dengar pada malam ini menjadi manfaat kepada kita semua dan semoga ini menjadi sumber kebaikan kita, insya-Allah di dunia dan di akhirat.